Alhamdulillah, akhirnya tercapai juga impian aku nak buat PC build aku sendiri. Tengok apa di dalam ni. MSI AI Okula. Ini mesti sejuk beku CPU aku ni banyak. Okey, kita letak baik-baik kat sini. Okey, lagi apa dia. MSI RGB keyboard. Cantiknya kejadian. Okey, baik-baik kat sini. Okey, lagi apa dia. Motherboard MSI Carbon Wi-Fi. Cantiknya. Mesti stabil lah aku punya PCB ni. Bau kedai. Okey, letak baik-baik kat sini. Lagi apa? GPU. Mana GPU? Ini kau. MSI Nvidia RTX 3080 Ti. Gaming X3 pula tu. Ini setakat GTA 5. Letaklah baik-baik kat sini. Memang aku cakap PC build aku ni memang kuat, berkuasa, power gila. Sekejap. Power gila. Sekejap. PSU power supply. Sekejap. Mana? Ini headphone MSI. Ini mouse MSI headphone. Alamak, aku lupa PSU ke? Lah, aku lupa beli PSU. Allah, macam mana boleh lupa ni? Aduh, benda penting kot tu, macam mana nak settle ni? Mana nak cari ni? CPU, GPU, RAM, semua dah ada. PSU lah. Satu hal lah. Jadi itulah dia masalah-masalah yang sering terjadi dekat motor PC gamer atau PC builder kat luar sana. Bukan takat tu je, ada yang lagi teruk. Ada yang aku nampak dia beli PC, tapi dia pergi beli PSU brand-brand yang cikai ataupun brand-brand yang harga dia yang murah-murah. Ada satu lagi tu, orang bila aku nampak dia beli PC dia dah high-end dah, tapi dia pergi guna PSU yang atuk nenek dia punya 5 tahun lepas yang lama lah. Jadi aku nampak ni salah satu benda yang ramai orang kita suka ambil remeh lah, bab PSU ni kan. Sebab bagi dia orang macam, alah PSU je pun, power supply yang bagi power je pun kan, buat apa nak beli mahal-mahal. Tapi end up PC meletup lah, PC rosak lah. Memang betul, untuk sebuah PC tu diklasifikasikan sebagai high-end PC, dia perlu ada a very powerful CPU, a very powerful graphics card, a very powerful RAM dan banyak lagi. Tapi kita kena ingat juga, untuk komponen-komponen tadi berfungsi, dia memerlukan PSU. Sebab PSU ni lah yang akan mengalirkan, memberi power ataupun juice, aku panggil sebagai juice lah, kepada komponen-komponen tadi. Kalau korang ni jenis suka beli PSU brand-brand cikai yang murah-murah ni, tengoklah nanti, end up PC korang akan rosak, PSU meletup. Itu kalau PSU tu meletup je tak apa, sebab kita boleh ganti dengan PSU baru. Tapi kalau sampai PC korang rosak disebabkan PSU korang and then dia attack komponen-komponen lain, tak kesusah nanti nak kena beli komponen lain juga, dah membazir. Ok, so sekarang aku nak cerita pula cara macam mana korang nak tahu PSU apa yang sesuai untuk PC korang. First kali, sebelum korang beli power supply, korang kena tahu juga berapa watt yang PC korang perlukan. Untuk tahu benda ni, korang boleh pergi dekat website dan korang boleh check ataupun type dekat Google tu PC watt calculator. Daripada situ dia akan bagi korang masukkan komponen PC korang. Sebagai contoh, korang pakai CPU Ryzen 5 ke, RAM berapa GB, GPU apa. Lepas korang masukkan tu, korang tekan calculate, dia akan bagi tahu berapa total watt yang PC korang perlukan. So lepas tu senanglah korang nak tahu berapa watt ataupun PSU apa yang korang nak pakai. Lepas tu contohlah, kalau korang dah tahu, korang dah calculate PC korang berapa watt korang perlukan, bila nak beli PSU tu, jangan beli PSU contohnya macam PC korang pakai 500 watt and then korang pergi beli PSU yang 500 watt juga. Cukup-cukup. Jangan macam tu. Kalau boleh, beli PSU yang dia punya watt tu lebih sikit daripada berapa total PC korang pakai. Sebagai contoh, kalau PC korang pakai 500 watt, beli PSU yang 700 watt, bagi dia lebih sikit dalam 200-300 watt macam tu. Bukan apa, benda ni kita panggil sebagai future proof lah, sebab kita tak tahu satu hari nanti sama ada kita akan upgrade ataupun tidak kita punya komponen. Jadi kalau korang pakai power supply yang dia punya watt tu besar sikit, nanti in the future kalau korang nak upgrade GPU, upgrade RAM, tak payah beli power supply baru, sebab korang punya power supply tu dah cukup nak menampung komponen-komponen baru yang korang beli. Satu lagi tips yang aku nak bagi tahu dekat korang kat sini, kalau nak beli power supply, beli power supply yang ada certified. Sebagai contoh 80 Active Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum ataupun Titanium. Memang kalau tengok harga dekat Shopee, dekat market, harga dia mahal sikit, tapi berbaloi lah dengan apa yang korang spend. Beza PSU yang ada certified dengan PSU yang tak ada certified ni adalah dia punya power efficiency. Jadi penggunaan power dekat korang punya komputer tu lebih baik berbanding PSU yang tak ada certified langsung. Kalau nak cakap pasal harga tu, aku rasa tak payah pening lah. Memanglah harga dia mahal, tapi cuba korang fikir, mana korang nak? Korang pening sebab PC korang rosak ataupun korang pening beli PSU yang mahal? PSU kalau beli sekali tu je beli. PC kalau rosak dah nak kena keluar duit lebih sikit, nak beli komponen baru lah, nak ganti tu lah, ganti ni lah. Dekat sini aku dah listkan beberapa brand yang aku rasa sesuai, aku recommend kat korang untuk beli sebab dia berkualiti. Despite harga dia yang mahal, tapi aku boleh cakap yang dia
punya kualiti untuk power supply ni memang terbaik. Contohnya macam MSI AG850W. PSU tu kalau korang tengok dekat website MSI, harga dia agak mahal, tapi dia ada certified, and untuk long term, long run tu memang okey lah, sebab dia ada kualiti dari segi power efficiency, build quality, and aku tak nampak lagi ada orang komplain pasal power supply ni. Brand-brand lain juga korang boleh beli macam Corsair, Asus ROG, Superflower ni walaupun nama dia macam kelakar sikit, tapi PSU ni berkualiti gak. Aku tengok ramai orang beli, and orang macam tak banyak masalah lah, tak ada meletup ke, rosak ke, memang tak ada. Alright, kalau korang nak beli power supply yang aku cakap tadi, which is MSI AG850W, korang boleh tengok dekat website MSI. Selain daripada motherboard, RAM dan juga pelbagai jenis komponen, MSI ni juga ada jual power supply. Jadi kalau korang nak beli, nanti aku akan letakkan link MSI dekat description nanti, okay? Okay, since aku dah cerita pasal masalah power supply yang rosak ke apa semua tu, kat sini aku nak bagi tahu korang juga, kalau boleh korang jangan beli power supply yang harga di bawah RM200. Sebab macam aku bagi tahu tadi, kalau power supply yang macam ni memang senang rosak lah. PC korang boleh meletup, power supply rosak. First kali kalau korang tengok harga dia bawah RM200 and dia punya brand tu brand yang korang tak familiar, tak biasa dengar, yang tengok kat Shopee tu kan, jangan beli. Sebab power supply macam tu, aku boleh janji dengan korang, dia adalah power supply yang bermasalah. Okay guys, so itulah dia sedikit sebanyak sharing aku pasal power supply. So kita jumpa lagi pada video akan datang.